Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Okey, kita cerita sedikit tentang speaker baru US. Mike Johnson berkata yang US berhadapan axis of evil. Dan bukan hanya dia yang menggunakan ayat ini, Mitch McConnell dan Biden dan ramai lagi daripada perang Iraq, semua ada axis of evil, dan perang terhadap Afghanistan also axis of evil, dan North Korea juga axis of evil, dan sekarang ni Iran pula axis of evil, dan Iran ada diutamakan sekarang. Dan Trump speech berkata Iran bertanggungjawab pada Hamas. Ini yang sekarang US tengah nak fitnah Iran yang bertanggungjawab terhadap Hamas dan sponsor Hamas. Nampak? Walau Trump sekalipun, kalau menang sebagai presiden tahun depan, mereka akan teruskan juga perang ini, jangan takut. Dan sekarang Amerika nak dunia tahu yang Iran yang sponsor Hamas. Ini fitnah yang nak diberikan. Dan kalau Iran dengan Hizbullah memang ada connection, dan kalau Qatar dengan Hamas ada connection. Dan masa Syria diserang Obama dan Biden, mereka menggunakan IS dan Hamas. Jadi mereka pun ada connection. Dan sekarang mereka mencari jalan untuk connectkan Iran dengan Hamas untuk mendapatkan lesen menyerang Iran. Dunia tahulah, dunia nampak connection yang fitnah yang nak diberikan, dunia nampak. Semua adalah tidak betul. Dan semalam 24 jam ada askar pergerakan askar besar-besaran 50 kapal terbang tentera membawa aset ke Middle East dalam masa 24 jam. Ini pasti ada perang besar di Middle East. Daripada Megatron Twitter. Dan Mike Johnson berkata akan memberi duit kepada Ukraine untuk Rusia sibuk di Ukraine dan mereka boleh buat kerja mereka di Middle East. Dan New York Times berkata yang askar atasan US mengarahkan Israel mengecilkan skop terhadap Hamas kerana taktik Israel, skop mereka terlalu besar. Dan kalau kita lihat perang Ukraine, US mengarahkan Ukraine menggunakan segala senjata yang ada dan kalahkan Rusia dalam masa 5 hari. Tapi kali ini US mengarahkan Israel supaya mengecilkan serangan. Mungkin mereka tak berjaya beberapa minggu ini untuk masuk ke Gaza. Dan Jack Sullivan berkata supaya Israel mengikut undang-undang perang. Ini Jack Sullivan terpaksa berkata begini, dan dia berkata janganlah Israel ambil hati terhadap US kerana kita berperang, kita kena ikut undang-undang. Ini kerana salah seorang warmonger US dah berkata begini kerana Israel kena mengikut undang-undang perang. Dan ini adalah tekanan yang US dapat daripada UN. Jadi Jack Sullivan berkata dengan Israel, jangan ambil hati kalau anda tidak dapat teruskan perang ini dengan Palestin. Ini maksud dia. Kerana macam mana pun undang-undang UN anda nak kena patuhi. Kerana Palestin dah menang di UN Council, jadi nak kena dengar. Tak boleh lawan. Kalau lawan, maknanya dah nampak sangat yang korang ni dah terdesak sangat dah berperang. Sebab tu Jack Sullivan berkata begini. Dan semalam ada berita tentang passenger yang diserang di dalam kapal terbang apa semua, kan, macam-macam protester yang masuk ke dalam airport. Memang terjadi. Tapi ini adalah propaganda daripada dunia lain yang nak menuduh Rusia yang bersalah. Panjang cerita dia kalau saya nak cerita dalam ni. Memang terlalu panjang.
Ini semua ada kaitan dengan SBU, Ukraine Special Branch, apa semua. Ini semua ada connection dia untuk menuduh Rusia yang macam membenci sangat Israel dan Yahudi. Itu yang boleh saya katakan tentang berita itu. Dan kita lihat beberapa hari ini apa yang Middle East, apa yang media massa antarabangsa bermain di media massa. Dari Pentagon berkata hanya lagi beberapa bulan saja US mampu beri bantuan kepada Ukraine. Ini adalah dari Wall Street Journal. Dan dari BBC berkata EU dah tak mampu lagi kerana Ukraine menggunakan senjata yang terlalu banyak. Dan perang Ukraine ini US hanya berdoa hari-hari mereka akan menang dengan Rusia. Apabila rakyat Rusia memberontak dan perang Rusia dan Ukraine lakukan dengan meminta, mereka berdoa hari-hari supaya rakyat Rusia memberontak dan menjatuhkan Putin. Itu saja yang mereka nak. Tapi mimpi ini tak berjaya sampai ke Ukraine. Sekarang diambang hanya dapat berperang menggunakan gerila taktik. Dan lepas ni kalau bantuan tak dapat diberikan, pasti Ukraine akan berperang dengan gerila taktik. Kerana US dan EU tak mampu lagi memberi senjata. Kerana ingat cerita saya tentang Bakhmut, Ukraine menyimpan senjata dan peluru perang Soviet 1 juta di bekas lombong. Ada gua dalam tu, dia menyimpan 1 juta senjata dan peluru di kawasan itu. Maknanya Ukraine banyak lagi senjata-senjata yang dia ada untuk melakukan gerila, perang gerila. Tapi untuk saya memang senanglah Rusia nak habiskan perang ini sampai ke 2025. Memang kemungkinan senanglah Rusia nak habiskan perang ini di sana. Dan ingat teman-teman, bukan semua senjata yang diberikan Ukraine semua Ukraine gunakan. Kerana Rusia punya spy dan intelijen, mereka tahu dan bau di mana Ukraine simpan senjata diberikan. Sebab tu Ukraine kalah dari segi senjata dan kalah seperti tidak boleh menyimpan senjata kerana Rusia akan meletupkan senjata mereka. Dengan long set drone Rusia yang boleh terbang jauh sekarang, dari tahun lepas Rusia gunakan. Dia telah modify long set drone dan boleh terbang lebih jauh. Dan Ukraine tak dapat menahan serangan Rusia. Dan Rusia semakin lama perang ini semakin bagus, bukan semakin teruk, semakin bagus dia punya senjata semua. Dan bulan lepas Rusia menggunakan 80 Shahid drone. Dan makin lama perang makin banyak Rusia gunakan drone kamikaze drone. Dan Iran tidak menghantar lagi drone kamikaze drone, Shahid drone ni, kerana mereka dah ada kilang drone di Rusia. Dan sekarang drone Iran untuk Iran sahaja. Dan Rusia dan Iran tahu US akan serang Iran bila-bila masa. Dan Iran sudah bersedia. Saya doakan kalau neocon nak nuke war, harap Putin hantar 1 jet pejuang nuke seperti diberikan kepada Afrika. Barulah kita nampak dunia-dunia lain akan berdiam diri. Kalau kita tengok yang masa tempoh hari dekat perang di Afrika tu, sekarang mana lagi diperkatakan lagi tentang perang Afrika tu. Setelah Rusia menghantar 1 jet nuklear, terus senyap negara Afrika. Memang adalah, tapi taklah terlalu macam hari tu kan. Jadi harap Rusia lakukan sesuatu lah untuk memberi Iran sesuatu kan. Ini kira macam membantu, betul tak? Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bekerja anda semua. You right everybody. Jangan lupa belanja Abang Gift, okay?